Ini adalah kisah yang sukar dipercayai. Inilah kemewahan yang sebenar. Kisah ini diceritakan oleh seorang putera mahkota Dubai, Sheikh Hadi, yang mempunyai jumlah aset melebihi 10 bilion ringgit Malaysia, sambil menangis di sebuah kedai teh kecil di Melaka. Kenapakah keluarga diraja yang tinggal di hotel 7 bintang dan memiliki istana emas, menjalani kehidupan paling mewah di dunia, boleh menangis tersesak-esak di sebuah kedai teh yang hanya berkeluasan 3 meter persegi? Segalanya bermula 3 minggu yang lalu. Dalam perjalanan pulang ke Dubai selepas lawatan dari Asia Tenggara, sebuah taufan besar melanda Laut Cina Selatan, memaksa mereka membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, untuk berlindung. Tahukah Anda? Keluarga diraja yang selama ini tinggal di istana bertatahkan berlian buatan, pandangan hidup mereka telah diubah sepenuhnya oleh kemesraan rakyat Malaysia dan keindahan alam semula jadinya. Daripada kejutan tandas emas kepada tandas awam di bandaraya, daripada keterharuan menikmati makan malam berharga Rp200.000 kepada nasi lemak RM5, daripada taman tema buatan manusia kepada air mata yang tumpah, melihat keindahan hutan hujan semula jadi. Selepas kembali ke Dubai, tindakan yang diambil oleh putra mahkota itu telah menggegarkan seluruh Timur Tengah. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Malaysia? Mulai sekarang, saya, sebagai penterjemah yang mengiringi keluarga diraja selama 3 minggu ini, Johan Abdullah, akan menceritakan kesaksian saya kepada Anda semua. Sebelum bermula, jika Anda boleh menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong besar bagi saya untuk memperkenalkan lebih banyak kisah tentang Malaysia. Apa kabar semua? Saya Johan Abdullah. Saya telah berkhidmat sebagai penterjemah eksklusif untuk keluarga diraja Dubai selama 15 tahun. Ayah saya orang Malaysia dan ibu saya orang Lubnan. Saya diambil bekerja oleh keluarga diraja karena kebolehan saya bertutur dalam 5 bahasa. Putra Hadi adalah pewaris takhta kedua Kesultanan Dubai, kini berusia 46 tahun. Bersama istrinya Permaisuri Fatimah, putera sulung Putera Omar berusia 19 tahun, dan puteri bongsu Puteri Aisyah berusia 16 tahun, mereka membentuk sebuah keluarga 4 beranak. Jumlah aset putra mahkota dianggarkan sekitar 10 bilion ringgit Malaysia. Beliau memiliki tingkat teratas eksklusif di Hotel Burj Al Arab, 30 buah villa di seluruh dunia, 12 buah jet pribadi, dan 8 buah kapal layar mewah. 1, 2, 3. Pada hari itu keluarga Putra Hadi sepatutnya pulang ke Dubai selepas menghadiri mesyuarat pelaburan di Singapura dan Thailand. Walau bagaimanapun, taufan terbesar dalam sejarah telah dikesan di Laut China Selatan, menyebabkan semua laluan penerbangan dari Asia Tenggara ke Timur Tengah disekat sepenuhnya. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dipilih sebagai lapangan terbang yang paling selamat untuk menjamin keselamatan keluarga diraja. Putra Hadi pernah mendengar tentang kehebatan teknologi Malaysia dan berpendapat bahwa persinggahan singkat tidak akan menjadi masalah. Kesan pertama ketika tiba di KLIA ialah ia lebih sederhana daripada yang dibayangkan, berbanding dengan kemegahan terminal lapangan terbang antarabangsa Dubai. Permaisuri keliru dengan kesederhanaan KLIA. Walau bagaimanapun, kejutan pertama datang ketika prosedur imigresen bermula. Putra mahkota yang menjangkakan layanan VIP mendapati bahwa di Malaysia, hampir tiada konsep layanan istimewa hanya karena seseorang itu berstatus diraja. Kaki tangan lapangan terbang, walaupun sopan, tidak tunduk berlebihan, menunjukkan rasa hormat yang semula jadi, dan keramahan unik rakyat Malaysia. Pada ketika itu, putra mahkota merasakan ini bukanlah ketakutan terhadap kuasa, tetapi penghormatan sebagai seorang manusia. Yang paling mengagumkan ialah di kawasan tuntutan bagasi. Di Dubai, bagasi keluarga diraja akan dihantar melalui laluan khas, tetapi di Malaysia, mereka menunggu di tepi tali sawat yang sama seperti penumpang biasa. Putri Aisyah bertanya dengan hairan. Kenapa tiada tempat istimewa? Tetapi dia segera memahami jawabannya. Semua penumpang dilayan sama rata dengan perkhidmatan yang sangat efisien. Pengangkutan dari lapangan terbang ke hotel juga mengagumkan. Pada asalnya, sebuah limosin eksklusif telah diatur, tetapi kaki tangan mencadangkan menaiki KLIA Express dan kemudian menyambung dengan perkhidmatan tren elektrik, ETS, karena lebih cepat dan selesa. Maka, buat pertama kalinya, keluarga diraja merasai pengalaman menggunakan pengangkutan awam. Sebaik sahaja menaiki KLIA Express, sebuah dunia baru terbentang di hadapan mata mereka. Keluarga diraja tiba di sebuah hotel mewah di pusat bandar Kuala Lumpur, di sebuah suite yang megah. Namun berbanding dengan istana di Dubai, bilik ini kelihatan sederhana.
Permaisuri bimbang jika chandelier kristal itu diperbuat daripada plastik, tetapi sebenarnya ia adalah kaca kristal berkualiti tinggi. Karena di Dubai adalah biasa untuk menggunakan chandelier yang diperbuat daripada berlian sebenar. Walau bagaimanapun, apabila putra mahkota memandang keluar tingkap, ekspresinya berubah. Ini bukan keindahan buatan, tetapi keharmonian semula jadi. Dia berbisik perlahan sambil melihat pemandangan banjaran Titi Wangsa di kejauhan yang berselang-seli dengan lanskap bandar. Keesokan paginya, ketika bersiar-siar di Taman Ekologi Hotel, kejutan besar pertama melanda. Di Dubai, taman juga dibina secara buatan. Untuk membawa kehijauan ke padang pasir, kos penyelenggaraan mencecah Rp400.000 sebulan. Namun taman di Malaysia memanfaatkan keindahan alam tropika semula jadi, direka untuk selaras dengan alam. Kenapa ia begitu indah tetapi tidak kelihatan seperti memakan banyak belanja? Itulah persoalan Putera Mahkota. Kaki tangan hotel menjelaskan bahwa estetika Malaysia adalah untuk menonjolkan keaslian sesuatu dengan membuang hiasan yang berlebihan. Kata-kata ini menjadi pencetus pertama yang menggoncang nilai-nilai keluarga diraja. Makan tengah hari dihidangkan di restoran masakan Melayu di dalam hotel, sebuah set hidangan yang indah. Putra mahkota biasanya makan hidangan yang dibuat daripada bahan-bahan terbaik yang diterbangkan dari seluruh dunia. Truffle, kaviar, dan foie gras adalah makanan ruji. Namun, apabila melihat hidangan Melayu yang berwarna-warni di dalam pinggan mangkuk seramik yang ringkas, pada mulanya dia keliru dengan bahan-bahan yang kelihatan biasa. Tetapi selepas merasai satu suapan, ekspresi putra mahkota berubah. Rasa apa ini? Ketua chef menjelaskan bahwa sayur-sayuran hari ini ditanam dengan penuh kasih sayang oleh seorang petani di Cameron Highlands, di tanah yang subur dan air yang bersih. Kami mementingkan musim dan memanfaatkan rasa asli bahan-bahan tersebut. Putra mahkota selama ini percaya bahwa mahal sama dengan lazat. Namun, ulam-ulaman berharga Rp5 ini mempunyai rasa yang lebih mendalam daripada truffle berharga Rp200.000. Kenapa saya tidak pernah tahu tentang ini? Bisik Putera Mahkota. Pada sebelah petang, mereka dijadwalkan melawat sekitar Kuala Lumpur. Keluarga diraja mula-mula mengambil gambar di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad. Di Dubai, mana-mana tempat akan direka dengan pencahayaan buatan untuk kelihatan sempurna dalam gambar. Namun, bangunan bersejarah di dataran Merdeka telah berdiri dengan megahnya selama lebih 100 tahun. Walaupun ia adalah tarikan pelancong, ia masih mengekalkan suasana kehidupan seharian. Keindahan itu terpancar daripada usianya. Ketika berjalan di Jalan Petaling, mereka melihat seorang makcik berusia 70-an sedang membuat kue apam balik. Di Dubai, orang seusia ini tidak bekerja. Semuanya diserahkan kepada pekerja. Tetapi makcik ini telah membuat apam balik yang sama di tempat yang sama selama 4 dekad, membuatnya satu persatu dengan teliti dan penuh kasih sayang. Apabila Putera Mahkota merasai apam balik itu, air matanya berlinangan sekali lagi. Apam balik yang dibuat dengan hati oleh makcik ini lebih lazat daripada mana-mana pencuci mulut mewah. Peristiwa yang paling mengesankan berlaku semasa melawat Masjid Jamek. Pelancong, penduduk tempatan, orang kaya, orang biasa, semuanya berdiri bahu-membahu menunaikan sholat. Di Dubai, semakin kaya seseorang, semakin istimewa layanan yang diterima. Namun, di sini, di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama. Buat pertama kalinya Putera Mahkota mengalami berada di tempat di mana dia tidak dianggap istimewa, dan dia terkejut mendapati perasaan itu sangat menenangkan. Pada waktu malam, makan malam di sebuah restoran mamak yang terkenal. Di sini, Putera Mahkota membuat penemuan baru. Seorang penebar roti canai sedang menebar doh satu persatu. Proses untuk membuat sekeping roti canai tidak mengambil masa beberapa saat, dengan lipatan yang tepat. Namun, dalam beberapa saat yang singkat itu, terkumpul puluhan tahun teknik dan pengalaman. Di Dubai, orang menganggap meluangkan masa adalah kemewahan. Namun, di sini, terdapat estetika semangat Jiren Shokunin yang mengejar kesempurnaan dalam masa yang singkat. Ini juga satu bentuk kemewahan, bisik Putera Mahkota. Keesokan harinya, mereka akan ke Melaka. Walaupun boleh menaiki kereta api laju, Putera Mahkota memilih ETS. Dia berkata dia mahu menikmati pemandangan pantai barat Malaysia secara perlahan-lahan. Pemandangan ladang kelapa sawit yang hijau dan rumah-rumah kampung yang dilihat dari tingkap ETS amat menyentuh hati keluarga diraja. Ia adalah keindahan yang dicipta oleh alam semula jadi dan keringat para petani, berbeza dengan bangunan buatan manusia yang mereka lihat di Dubai. Yang paling mengagumkan ialah ketenteraman di dalam gerabak. Walaupun penuh, ia sangat senyap. Tiada siapa yang bercakap dengan kuat. Ada yang membaca buku,
ada yang memandang pemandangan. Semua orang menghabiskan masa mereka dengan tertib. Mungkin inilah tamadun dan kemewahan yang sebenar, bisik permaisuri. Setibanya di Melaka, destinasi pertama ialah sebuah kuil bersejarah. Melihat ukiran naga yang keemasan dan patung dewa, putra mahkota pada mulanya gembira, karena ia serupa dengan keindahan emas di istana Dubai. Namun, setelah diamati, ia berbeza. Hiasan emas kuil itu sebati dengan seni bina bata merah dan ukiran kayu di sekelilingnya. Asap colok yang berkepul, penganut yang khusyuk, tiang-tiang yang dimamah usia. Semuanya syarat dengan ketebalan sejarah. Istana Dubai menggunakan emas untuk menunjuk-nunjuk kekayaan, tetapi emas di sini adalah untuk menyatakan rasa hormat kepada dewa-dewa dan sebagai tempat sandaran rohani. Emas yang sama, tetapi maknanya begitu berbeza. Putra mahkota amat terkesan. Pada petang itu, mereka akan merasai pengalaman budaya teh Malaysia. Apabila dibawa ke sebuah rumah lama di lorong kecil yang dijadikan kedai teh, putra mahkota berasa keliru. Berbanding dengan bilik-bilik di istana, tempat ini terlalu kecil dan perabotnya sangat ringkas. Namun, sebaik sahaja sesi minum teh bermula, dia memahami makna ruang ini. Justru karena tiada apa-apa yang berlebihan, seseorang boleh memberi tumpuan sepenuhnya kepada rasa teh Cameron Highlands, kehalusan kuih muih, dan perbualan dengan rakan-rakan. Dari tingkap kedai teh, kelihatan sebuah halaman kecil. Di sana hanya ada sepohon orkid. Itu sahaja sudah cukup indah. Putra mahkota teringat akan taman di istananya. Sebuah taman gergasi dengan 1000 jenis bunga yang mekar. Namun, karena terlalu banyak, tiada sekuntum bunga pun yang meninggalkan kesan. Sekuntum bunga lebih indah daripada 1000 kuntum bunga. Inilah estetika kesederhanaan, faham putra mahkota. Tuan rumah, seorang guru teh, berkata, orang Malaysia sering berpesan untuk menghargai, yang bermaksud menghargai jodoh dan rezeki di hadapan kita. Itulah sebabnya kami melayan secawan teh ini, dan tetamu yang hadir dengan sepenuh hati. Putra mahkota menyadari bahwa setiap hari dalam hidupnya selama ini hanyalah pengulangan kemewahan yang serupa. Walaupun membelanjakan banyak uang untuk mencipta detik-detik istimewa, keistimewaan yang sebenar terletak di dalam hati. Sambil minum teh di kedai teh itu, putra mahkota menitiskan air mata dalam diam. Inilah kemewahan yang sebenar. Selepas pengalaman minum teh, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Terdapat masalah dengan tempahan hotel, dan penginapan untuk malam itu tidak dapat dipastikan. Kaki tangan pusat perkhidmatan pelancongan menjelaskan dengan wajah serba salah bahwa Melaka sedang dalam musim puncak pelancongan dan semua hotel telah penuh. Pada ketika itu, guru teh itu bersuara, jika tidak keberatan, apa kata tuan hamba sekeluarga menginap di rumah saya? Walaupun hanya rumah teres biasa, tuan hamba boleh merasai kehidupan biasa rakyat Malaysia. Keluarga diraja sangat terkejut. Menjemput kerabat diraja untuk menjadi tetamu di rumah orang biasa adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Dubai. Namun terharu dengan pelawaan mesra guru itu, mereka memutuskan untuk menerimanya. Rumah guru itu, Cikgu Hasan, adalah sebuah rumah teres berusia 30 tahun di kawasan perumahan di Melaka. Berbanding dengan istana, ia adalah sebuah rumah yang sangat kecil. Namun, sebaik sahaja melangkah masuk, keluarga diraja merasakan sesuatu yang istimewa. Seluruh rumah dipenuhi dengan suasana yang mesra. Keluarga Cikgu Hasan terdiri daripada seorang istri, seorang anak lelaki yang belajar di Universiti Malaya, dan seorang anak perempuan yang belajar di sebuah sekolah berasrama penuh terkemuka. Pada mulanya, mereka agak gementar dengan kehadiran tiba-tiba keluarga diraja, tetapi tidak lama kemudian mereka menyambut tetamu dengan senyuman dan kemesraan yang menjadi ciri khas rakyat Malaysia. Makan malam adalah hidangan masakan rumah yang dimasak bersama oleh seisi keluarga. Walaupun tidak menggunakan bahan-bahan mewah, hanya telur dadar, sayur campur, dan ikan siakap 3 rasa, setiap hidangan dipenuhi dengan kasih sayang. Yang paling mengesankan ialah perbualan semasa makan. Anak lelakinya bercerita tentang pengajiannya di universiti, anak perempuannya bercerita tentang aktiviti kokurikulum, dan kemudian seisi keluarga ketawa bersama. Putra mahkota menyadari bahwa di istana Dubai, keluarga jarang makan bersama, semua orang sibuk, dan selalunya mereka makan sendirian hidangan yang dihantar oleh pelayan. Namun, di rumah ini, keluarga berkumpul di sekeliling meja makan, berkongsi apa yang berlaku pada hari itu. Di situ ada kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Selepas makan, keluarga Cikgu Hasan menyediakan tilam untuk keluarga diraja. Berbanding dengan katil bersaiz king di Dubai, ia adalah tempat tidur yang ringkas, tetapi entah kenapa ia terasa sangat selesa. Tengah malam Putri Aisyah demam panas.
Nampaknya dia keletihan karena berada dalam persekitaran yang tidak biasa. Keluarga Cikgu Hasan bimbang seolah-olah dia adalah anak perempuan mereka sendiri. Istri Cikgu Hasan, Makcik Aminah, menemaninya sepanjang malam, menjaganya. Di Dubai, apabila putri sakit, dokter pribadi akan dipanggil untuk memberikan obat-obatan mahal. Namun, di sini, yang ada hanyalah jagaan keluarga yang mesra. Bubur nasi yang dimasak sendiri oleh Makcik Aminah, tuala sejuk di dahinya, dan kasih sayang seorang ibu yang menjaganya sepanjang malam. Buat pertama kalinya dalam hidupnya, Putri menerima kasih sayang yang tidak dibeli dengan uang. Keesokan paginya, demam Putri telah reda. Dia berkata kepada istri guru itu, "Makcik, terima kasih." Putri tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada ibunya sendiri, karena di istana, segala-galanya diuruskan oleh pelayan. Ketika mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Cikgu Hasan, keluarga diraja menitiskan air mata. Walaupun hanya tinggal 1 malam, mereka merasai kehangatan sebuah keluarga yang sebenar. Anak lelaki Cikgu Hasan berkata kepada putra mahkota, "Walaupun tidak mempunyai banyak uang, asalkan ada keluarga, sudah cukup bahagia. Kami mungkin bukan orang kaya raya, tetapi kami hidup gembira setiap hari." Putra mahkota menjawab, "Kami boleh membeli apa sahaja, tetapi tidak dapat membeli masa yang mesra, seperti yang kamu miliki. Kamu telah mengajar saya apa itu kebahagiaan yang sebenar." Pengalaman malam itu secara muktamad mengubah nilai-nilai keluarga diraja. Mereka merasai sendiri perbezaan antara kemewahan yang boleh dibeli dengan uang dan kebahagiaan yang tidak boleh dibeli dengan uang. Malam itu, keluarga diraja menginap di sebuah resort mata air panas di Hulu Langat. Selepas pengalaman di rumah Cikgu Hasan, mana-mana hotel terasa seperti penginapan yang mewah. Semasa berendam di mata air panas, putra mahkota merasakan saat paling santai dalam hidupnya. Bukan spa buatan manusia yang dibina dengan uang, tetapi mata air semula jadi yang dicipta oleh alam. Ia bukan sahaja menghangatkan badan, tetapi juga menghangatkan jiwa. Makan malam adalah hidangan resort, masakan ringkas yang dibuat daripada hasil tempatan seperti ayam pansuh dan pucuk paku. Namun, setiap hidangan dipenuhi dengan keikhlasan pembuatnya. Pemilik resort wanita itu memberikan layanan yang mesra kepada setiap tetamu. Ia bukan demi uang, tetapi niat murni yang datang dari hati untuk menggembirakan tetamu. Inilah keramahan rakyat Malaysia, fikir putra mahkota. Di Dubai, selagi Anda membayar, Anda akan mendapat perkhidmatan terbaik, namun itu adalah perkhidmatan berdasarkan kontrak. Di sini apa yang diterima adalah keikhlasan dari hati. Keesokan paginya, ketika bersiar-siar di taman resort, mereka bertemu dengan seorang tukang kebun. Walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, dikatakan dia menguruskan taman itu setiap hari. "Kenapa Pak Cik masih bekerja pada usia sebegini?" tanya putra mahkota. Pak Cik itu tersenyum dan menjawab, "Sebab kalau taman ini tidak cantik, kasihan pula pada tetamu. Saya menjaga taman ini selama 40 tahun. Inilah harga diri dan kepuasan hidup saya." Putra mahkota terkejut. Di Dubai, orang bekerja untuk uang, namun Pak Cik ini bekerja untuk marwah dan tanggung jawab. Apakah kekayaan yang sebenar? Putera mahkota bertanya pada dirinya sendiri pada ketika itu. Pada petang hari ketiga, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Taufan telah berlalu dan laluan penerbangan telah kembali normal. Keluarga diraja boleh pulang ke negara mereka. Namun, ekspresi mereka pada masa itu sangat kompleks. Lebih banyak rasa enggan daripada kegembiraan, terutamanya Putri Aisyah, yang berkata dengan berlinangan air mata, "Saya mau tinggal di Malaysia lebih lama lagi. Apabila kembali ke Dubai, kehidupan yang sama akan bermula semula." Tetapi di Malaysia, setiap hari ada penemuan baru. Di dalam ETS menuju ke KLIA, putra mahkota membuat keputusan, pengalaman ini tidak boleh disia-siakan. Apabila kembali ke Dubai, sesuatu mesti diubah. Di Dewan Pelepasan KLIA, putra mahkota berkata kepada saya, "Encik Johan, saya telah belajar pelajaran paling penting dalam hidup saya di Malaysia, yaitu, kemewahan sebenar adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan uang." Ketika pesawat berlepas menuju ke Dubai, keluarga diraja terus memandang pemandangan Malaysia dari tingkap sehingga saat terakhir. Setibanya di Dubai, seperti biasa, konvoi kereta mewah menyambut putra mahkota. Namun, hatinya masih di Malaysia. Apabila kembali ke istana, putra mahkota terkejut. Hiasan yang berkilauan emas dan chandelier kristal gergasi tiba-tiba kelihatan jelik. Kemewahan yang dianggap biasa 3 minggu lalu kini terasa kosong. Perkara pertama yang dilakukan oleh putra mahkota ialah mengubah suai salah satu bilik di istana menjadi gaya Malaysia. Perabot kayu asli, tikar mengkuang yang ringkas diletakkan di atas lantai. Di sana, putra mahkota mula minum teh setiap pagi.
Seterusnya, dia mengubah taman istana. Taman yang dahulunya mempunyai 1000 jenis bunga diubah menjadi taman yang mekar mengikut musim secara semula jadi. Para pelayan berasa keliru. Mereka tidak paham mengapa putra mahkota mengejar kehidupan yang sederhana. Namun, ekspresi putra mahkota kelihatan lebih tenang daripada sebelumnya, karena dia telah mengetahui kepuasan yang sebenar. Perubahan putra mahkota mempengaruhi seluruh kerabat di Raja Dubai. Ahli keluarga di raja yang lain, setelah mendengar cerita putra mahkota, juga mula menaruh minat terhadap Malaysia. Yang paling mengagumkan, putra mahkota memulakan satu proyek baru. Beliau menubuhkan pusat kebudayaan Malaysia di Dubai, sebuah tempat di mana orang boleh belajar seni teh dan bahasa Melayu. Ramai warga Dubai menunjukkan minat. Rupa-rupanya, ramai yang mencari kepuasan yang tidak boleh dibeli dengan uang. Setengah tahun kemudian, putra mahkota melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini bukan untuk melancong, tetapi untuk belajar. Beliau menjalani latihan meditasi selama seminggu di sebuah pusat retret di Janda Baik. Bangun pada pukul 5 pagi setiap hari, membersihkan kawasan, makan makanan vegetarian yang ringkas, dan bertafakur. Ini adalah kehidupan yang tidak dapat dibayangkan di Dubai. Tetapi putra mahkota sangat berpuas hati. Dia merasakan kebebasan mengosongkan pikiran. Pada hari terakhir latihan, ketua pusat retret berkata kepada putra mahkota, "Kekayaan sebenar bukanlah mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang." Putra mahkota mengangguk dalam-dalam. Selama ini, dia terus mengejar lebih banyak uang, istana yang lebih besar, kehidupan yang lebih mewah. Namun, itu tidak akan pernah memuaskan. Sekarang, putra mahkota bersyukur untuk secawan teh setiap pagi. Terharu dengan sekuntum bunga yang mekar di taman. Karena dia paham, itulah kemewahan yang sebenar. Kini, putra mahkota menjalani kehidupan berulang-alik antara Dubai dan Malaysia. Di Dubai, dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai kerabat di raja. Di Malaysia, dia menemui ketenangan jiwa. Di bawah pengaruh putra mahkota, ramai golongan kaya mula menaruh minat terhadap Malaysia. Semakin ramai orang melawat Malaysia untuk mencari nilai yang tidak boleh dibeli dengan uang. Bulan lalu, saya menerima panggilan daripada putra mahkota. Beliau berkata kali ini dia mahu tinggal di Melaka selama setahun. Bukan di istana, tetapi di rumah biasa, menjalani kehidupan biasa. Dia juga masih berhubung dengan keluarga Cikgu Hasan. Putri Aisyah dan anak perempuan Cikgu Hasan terus berbalas surat, dan dia juga mula belajar bahasa Melayu. Putra mahkota berkata, "Saya seorang putra mahkota, tetapi di Malaysia saya belajar bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang sebenar. Mulai sekarang, apa yang akan saya hargai bukanlah uang, tetapi kebahagiaan jiwa." Cerita hari ini berakhir di sini. 3 minggu keluarga di Raja Dubai di Malaysia, dan pengalaman yang mengubah pandangan hidup mereka. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan message sokongan untuk protagonis cerita ini. Jika Anda suka video ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.